Raja 6.1 menunjukkan keratan rentas memanjang jantung manusia, huraikan fungsi struktur P dan Q terhadap pengepaman jantung. Pertama sekali, apakah P dan Q? Struktur P adalah nodus sinoatrium, manakala Q adalah nodus atrioventricle. P menjadi impuls elektrik yang tersebar dengan cepat ke dinding atrium. Hal ini menyebabkan kedua-dua atrium mengecut dengan serentak. Selain itu, ianya menyebabkan darah ditolak dari atrium ke ventricle. Seterusnya, impuls tersebut sampai ke struktur Q. Dari Q, impuls dihantar melalui gentian His dan mengalir melalui dinding ventricle melalui gentian Purkinje. Perkara ini menyebabkan ventricle mengecut dengan serentak. Pengecutan ventrikel kanan mengempam darah ke paru dan pengecutan ventrikel kiri mengempam darah ke seluruh badan. Seterusnya, soalan A2. Raja 6.2 menunjukkan pusat kardiovaskular di dalam medula oblongata dan kedudukan reseptor X di arteri karotid dan aorta. Berdasarkan Raja 6.2, terangkan peranan reseptor X dan medula oblongata dalam mekanisme kawal atur tekanan darah di dalam badan. Pertama sekali, apakah reseptor X? Reseptor X adalah baroreseptor. Reseptor X ialah baroreseptor yang mengesan tekanan darah yang tinggi. Ianya terletak di arteri karotid yang menghantar impuls ke pusat kardiovaskular di medula oblongata. Seterusnya, pusat kardiovaskular menghantar impuls ke jantung yang menyebabkan pengecutan otot kardiak berkurang. Seterusnya, apabila proses vasodilasi berlaku, otot licin akan mengendur dan tekanan darah akan berkurang dan kembali kepada normal. Seterusnya, soalan B. Raja 6.3 menunjukkan dua jenis salur darah, P dan R. Bandingkan salur darah P dan R dalam menjalankan fungsinya dengan cekap. Untuk soalan yang begini, kita digalakkan untuk menggunakan jadual. P mempunyai dinding yang tebal, manakala R mempunyai dinding yang nipis. P mempunyai lumen yang besar, manakala R mempunyai lumen yang kecil. P boleh mengembang dan R membenarkan darah mengalir dengan cekap. P untuk menahan darah bertekanan tinggi dan R mempunyai injap yang memastikan darah mengalir sahala dan tidak berpatah balik. Seterusnya, bagi soalan C, Raja 6.4 menunjukkan enapan kolesterol yang berlaku di dalam salur darah P seorang individu. Berikan satu gaya hidup individu tersebut yang menyebabkan enapan kolesterol dalam salur darah P. Terangkan masalah kesihatan yang dihadapi oleh individu itu. Pertama sekali, kita perlu mengenal pasti masalah kesihatan tersebut dan menerangkan masalah kesihatan tersebut. Gaya hidup yang dijalankan individu tersebut ialah seorang perokok dan pengambilan makanan yang tinggi glukosa dan lemak. Akibatnya, individu tersebut mempunyai beberapa masalah kesihatan. Individu itu akan mengalami serangan jantung dan bekalan oksigen yang dibekalkan untuk jantung berkurang. Selain itu, respirasi sel individu tersebut akan menurun dan menyebabkan kurang tenaga untuk pengecutan otot. Akhir sekali, individu tersebut akan keletihan. Soalan 7A. Proses persenawaan berlaku antara satu ovum dengan satu sperma dalam tiub falopia seorang wanita. Apabila satu sperma berjaya menembusi ovum, perubahan berlaku pada membran ovum yang menghalang kemasukan sperma yang lain. Zygote terbentuk. Raja 7.1 menunjukkan perkembangan zygote dalam sistem pembiakan seorang perempuan. Berdasarkan rajah di atas, terangkan peringkat awal perkembangan zygote dalam manusia sehingga zygote tiba di uterus. Pertama sekali, kita kena kenal pasti kehendak soalan. Soalan minta kita untuk terangkan peringkat awal perkembangan zygote sehingga zygote tiba di uterus. Peringatan, bilangan jawapan yang dinyatakan haruslah selaras dengan bilangan markah yang diberikan. Contoh jawapan untuk soalan 7A, nukleus ovum bersenyawa dengan nukleus sperma membentuk zygote diploid. Zygote akan membahagi menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel dan seterusnya menjadi satu kelompok sel yang digelar morula. Embrio yang sedang berkembang bergerak di sepanjang tiub falopia dengan bantuan silia. Embrio akan memperoleh nutrien daripada rembesan kelenjar sepanjang tiub falopia. Morula tiba di uterus dan menjadi bentuk sfera berongga yang disebut blastocista pada hari kelima persenyawaan.
Pada hari ke-6 persenawaan, embrio mula menembusi masuk ke dalam endometrium dan proses penempelan berlaku. Blastocista membentuk unjuran-unjuran virus trophoblast pada satu permukaannya. Virus-virus ini bertanggam dengan endometrium dan membentuk satu hubungan rapat antara tisu embrio dengan endometrium. Soalan 7B. Doktor menasihatkan pasangan suami isteri yang merancang menghadkan bilangan anak mereka dengan mengambil pil perancang. Raja 7.2 menunjukkan kesan pil perancang ke atas sistem pembiakan perempuan. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, terangkan bagaimana pil perancang dapat mencegah kehamilan. Raja 7.2 menunjukkan individu yang tidak mengambil pil pencegah kehamilan berbanding individu yang mengambil pil pencegah kehamilan. Individu yang mengambil pil pencegah kehamilan mempunyai lapisan endometrium yang lebih tipis berbanding individu yang tidak mengambil pil pencegah kehamilan. Seterusnya, kita lihat kehendak soalan. Kehendak soalan meminta kita untuk menerangkan bagaimana pil perancang dapat mencegah kehamilan. Contoh poin yang boleh dinyatakan untuk soalan 7B pula ialah pil perancang mengandungi dua hormon iaitu estrogen dan progesteron. Ia bertindak menghantar isyarat kepada otak untuk berhenti mengeluarkan hormon pelutinan LH dan hormon perangsang folikel FSH, dan apabila aras progesteron yang tinggi, aras FSH akan menurun. Tanpa FSH dan LH, tiada ovum yang akan dibebaskan kerana hormon dalam pil perancang akan menghalang ovulasi. Tiada ovum yang boleh disenyawakan oleh sperma. Estrogen dan progesteron akan menyebabkan lapisan rahim kekal nipis, membuatkan ovum yang telah disenyawakan susah untuk menempel dan membesar. Pil perancang juga menyebabkan mukus pada serviks menebal. Mukus yang tebal menyebabkan sperma sukar melepasi untuk persenyawaan. Soalan 7C. Raja 7.3 menunjukkan sperma yang dihasilkan oleh seorang perokok dan bukan perokok. Apakah kesan merokok terhadap tahap kesuburan seorang lelaki? Cadangkan cara-cara mengatasi masalah tersebut. Raja 7.3 menunjukkan perbezaan kiraan sperma, rupa bentuk sperma dan juga pergerakan sperma antara individu bukan perokok dan juga individu perokok. Individu bukan perokok mempunyai kiraan sperma yang lebih banyak berbanding individu perokok. Manakala, rupa bentuk sperma dan juga pergerakan sperma individu perokok adalah tidak normal. Seterusnya, kita kenal pasti kehendak soalan. Soalan minta kita untuk menyatakan kesan merokok terhadap tahap kesuburan dan juga cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Video menunjukkan pergerakan sperma yang tidak sihat di mana sperma bergerak tanpa hala tuju dengan laju yang rendah serta kiraan sperma yang sedikit. Contoh jawapan bagi soalan 7C. Kesan merokok akan menyebabkan kesuburan bagi seorang lelaki berkurang berbanding dengan orang yang tidak merokok. Merokok akan mengurangkan pengeluaran sperma sebanyak 23%. Merokok akan memberi kesan kepada pergerakan sperma yang tidak normal. Merokok juga akan menghasilkan morfologi sperma yang tidak normal. Cara-cara mengatasi masalah ketidaksuburan pula ialah pengambilan suplemen dan antioksidan, mengekalkan gaya hidup sihat, mengurangkan berat badan, mengamalkan pemakanan yang sihat dan akhir sekali berhenti merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk soalan 7D ni, dia tanya, berdasarkan pengetahuan biologi anda, bincangkan perbandingan antara kedua-dua pasangan kembar tersebut. So, ada dua kembar kat sini. So, yang kita boleh bezakan kat sini, first kali ialah satu pasangan ialah pasangan kembar seiras dan satu lagi ialah pasangan kembar tidak seiras. Jadi, dia minta perbandingan. Perbandingan, kita kena bagi perbezaan dan persamaan. So, kita bagi persamaan dulu. Yang pertama, kedua-dua kembar ini berkembang di dalam uterus. Persamaannya kedua pula. Bahan kumuh kedua-dua pasangan kembar ini disingkir, dibuang melalui darah ibu. Jadi yang ketiga ni kita mula bagi perbezaan. Jadi perbezaan dia, kembar seiras ni
berkongsi satu plasenta, manakala kembar tidak seiras pula mempunyai plasenta sendiri untuk setiap kembar. Seterusnya, embrio kembar seiras membahagi kepada dua, manakala embrio kembar tidak seiras tidak membahagi. Dan yang terakhir, jantina untuk kembar seiras adalah sama, manakala jantina untuk kembar tidak seiras adalah sama ataupun berbeza. Jadi soalan yang kedua, soalan 8A. Seorang pelajar mengambil burger itu setiap hari untuk tempoh yang panjang. Terangkan kesan pemakanan tersebut ke atas kesihatannya. Cadangkan bagaimana nilai nutrisi burger daging boleh diperbaiki. Jadi, yang pertama, kita cakap daging burger ni, dia mempunyai protein untuk pertumbuhan tubuh remaja. Ayat kedua pula, kita cakap pengambilan protein yang berlebihan boleh menyebabkan penyakit gout. Kemudian kita boleh cakap kandungan sayur-sayuran dalam burger adalah sangat sedikit dan kandungan serat dalam burger adalah rendah. Jadi apabila kandungan serat yang rendah, kandungan pelawas yang rendah boleh menyebabkan sembelit. Kemudian kita boleh cakap daging burger mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Jadi kandungan lemak yang tinggi boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. Yang ketujuh, roti mempunyai karbohidrat sebagai sumber tenaga kepada tubuh badan. Akan tetapi kandungan karbohidrat yang tinggi boleh menyebabkan diabetes. Yang terakhir, daging burger mempunyai kandungan garam yang tinggi. Kandungan garam yang tinggi boleh menyebabkan penyakit darah tinggi. Okey, sekarang untuk soalan 8B. Yang soalan ni mengenai boleh baca stimulus. Kekwa merupakan tumbuhan hari panjang yang memerlukan pencahayaan lebih dari 12 jam untuk pertumbuhan yang optimum. Tumbuhan ini biasanya ditanam di dalam rumah hijau yang dilengkapi dengan lampu menggunakan mentol khas. Mentol ini akan dinyalakan mulai jam 4 petang hingga 10 malam untuk menyokong pertumbuhan bunga kekwa. Jadi stimulus ni ditunjuk tindak balas mekanisme tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Jadi berdasarkan penyertaan darjah 82 di atas, buat penilaian ke atas amalan penanaman tumbuhan kekwa. Okey, jadi sebenarnya dia nak tipu kita je lah pasal kekwa ni semua. Yang dia nak sebenarnya untuk kita terangkan mengenai tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Okey, jadi jawapan dia, lampu menyediakan keamatan cahaya maksimum oleh klorofil semasa tindak balas cahaya yang berlaku di granul melibatkan fotolisis air dan menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksil. Okey, itu untuk tindak balas cahaya. Kat situ dah 5 markah. Kemudian atom hidrogen digunakan dalam tindak balas gelap. Tindak balas gelap berlaku di stroma dan tidak memerlukan tenaga cahaya yang melibatkan pengingkatan karbon dioksida untuk membentuk glukosa. Dan molekul glukosa bergabung berbentuk kaji lipid dan protein. Itu je. Maksudnya Okey, kita akan sambung untuk soalan seterusnya iaitu soalan 9A. Soalan dia, Darjah 9.1 menunjukkan perubahan yang berlaku kepada sebuah tasik selepas 20 tahun. So, dia bagi gambar ada tasik, lepas tu selepas 20 tahun dia jadi macam hutan sikit. So, soalan dia terangkan. Okey, terangkan 10 markah. Terangkan perubahan tersebut dan kesannya terhadap ekosistem dan ekonomi penduduk setempat. So, macam yang kita tahu, ini ialah soalan bab 8 form 4 dan dia merupakan soalan kertas 2 bahagian B dan kita kena jawab dalam bentuk perenggan, dalam bentuk ayat penuh, bukan dalam poin-poin. Okey, so kita boleh tengok jawapan dia. So, apa yang kita tahu, tasik tersebut mengalami sesaran. So, sesaran berlaku pada tasik tersebut. Hal ini demikian kerana tumbuhan terapung bertindak sebagai penyesal.
Oleh itu, tumbuhan terapung ini menghalang cahaya matahari sampai ke dasar tasik. Tumbuhan tenggelam tidak dapat menjalankan proses fotosintesis dan mati. Humus bertambah dan tasik menjadi cetek. Lama-kelamaan tasik mula mengering menyebabkan ia tidak sesuai untuk tumbuhan akuatik. Hidupan akuatik berkurangan menyebabkan ekosistem paya berkurang kerana ketiadaan tasik. Selain itu, ekopelancongan bertambah kerana adanya hutan. Aktiviti perikanan yang dijalankan selama ini berubah kepada aktiviti pertanian. Sumber hutan seperti ubat tradisional dan herba mula bertambah. Rantai makanan akuatik terganggu dan rantai makanan daratan pula terbentuk. Pertambahan pokok menjadikan kualiti udara bertambah baik kerana kandungan oksigen dalam udara bertambah. Tiada kawasan tadahan air semula jadi dan kepupusan flora dan fauna akuatik terjadi apabila perubahan tasik ini berlaku. Seterusnya kita beralih pula kepada soalan 9B. Soalan dia ialah Encik A berhasrat untuk membina sebuah rumah berkonsepkan bangunan hijau. Rajah 9.2 menunjukkan lakaran rumah yang dilukis oleh seorang arkitek untuk Encik A. So, berdasarkan pengetahuan biologi anda, cadangkan elemen-elemen bangunan hijau yang perlu ditambah pada lakaran ini supaya dapat memenuhi impian Encik A. Terangkan jawapan anda. So, dia suruh terangkan dan dia adalah soalan untuk 10 markah. So, kita kena guna pengetahuan biologi kita dan kita kena guna bahan-bahan yang mesra alam supaya tidak mencemarkan persekitaran. So, jawapan dia perlulah ada unsur-unsur yang logik untuk kita tambah dalam menjadikan rumah tersebut ialah sebuah rumah hijau. Bangunan hijau ialah bangunan cekap tenaga. Fungsi bangunan ini ialah mengurangkan penggunaan tenaga secara total. Oleh itu, pemilihan kedudukan tapak binaan perlulah betul seperti tingkap tidak menghadap cahaya matahari. Selain itu, pemilihan bahan yang betul seperti jenis bata yang digunakan. Hal ini demikian kerana dapat mengurangkan haba yang terperangkap di dalam rumah. Tambahan pula, rumah tersebut perlu dilengkapi dengan tingkap yang banyak untuk pengudaraan. Hal ini menjadikan rumah lebih sejuk secara semula jadi. Seterusnya, kita perlu menggunakan cat dinding yang berwarna cerah ataupun menggunakan cat bumbung yang berkilat untuk mengurangkan penyerapan haba dari sinaran matahari. Rumah tersebut juga perlu menyediakan tempat takungan air hujan untuk penjimatan air kerana air tersebut boleh digunakan untuk mencuci kereta dan menyiram pokok bunga. Kita juga boleh memasang panel solar pada bumbung untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Taman vertikal juga boleh dibina di sekeliling rumah untuk menjadikan rumah lebih sejuk kerana tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida yang terkandung dalam udara. Akhir sekali, tempat penyediaan baju kompos dari sisa tanaman dan dapur juga perlu disediakan untuk menggalakkan aktiviti kita semula.